Di saat Emu bertarung dengan Loki sehingga buat pertama kalinya di sepanjang lebih 1000 chapter, Emu telah menunjukkan ekspresi tersenyum seolah menikmati pertarungan tersebut sambil dia mengulik kenangan silamnya. Namun dalam masa yang sama, kedua sayap rajalan kita, Sanji dan Zoro, masih belum mengaku kalah. Mereka bangkit semula, cuba masuk kembali ke dalam pertarungan berskala dewa antara Loki dan Emu yang belum layak untuk level diorang pun. Jadi apa pula rancangan diorang kali ini? Seketika Loki telah menggabungkan dua elemen utamanya, petir dan serangan ais Ragnir, menghasilkan serangan yang jauh lebih kuat untuk diacukan kepada Emu. Namun begitu, Emu juga sekali lagi telah menepis serangan tersebut dengan menghasilkan bola-bola api dari omennya. Perspektif beralih kepada Killingham dan Somers yang telah dibuff oleh teknik omen yang masih cuba menyempurnakan tujuan utama mereka ke Elbaf untuk menculik kanak-kanak di sana. Kekuatan fizikal Somers telah meningkat berlipat kali ganda sehingga dia mampu mengangkat kapal giant Elbaf yang jauh lebih besar dari saiz kapal normal. Manakala Killingham pula telah menyeru satu entiti yang jauh lebih mengerikan dari makhluk-makhluk mimpi ngeri yang diseru sebelumnya. Entiti yang dihasilkan dari mimpi ngerinya sendiri, entiti yang digelar sebagai Zaza, sang Dewi Hujan. Entiti yang dideskripsikan sebagai mimpi ngeri yang paling ditakuti oleh 20 keluarga pendiri world government itu sendiri. Zaza mempunyai Hagoromo berbentuk cincin dari air di belakangnya seperti Emu, memakai topi segitiga, mempunyai banyak perhiasan magnet di sekitar tubuhnya, mempunyai 4 tangan manakala badannya lutsina seperti gelas yang dalamnya terkandung air. Zaza mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat dari manifestasi mimpi ngeri yang dihasilkan sebelumnya. Sesuai dengan gelarannya sebagai Dewi Hujan, hanya beberapa detik setelah kemunculannya, Zaza dengan mudah telah berjaya menenggelamkan kawasan kampung giant yang berdekatan. Itu sahaja hint dari spoiler yang diberikan. Kita sambung kepada teori. Nah, satu perkara yang paling menarik dalam spoiler ni adalah kewujudan satu lagi dewa, iaitu Dewa Hujan Zaza. Dewa dalam One Piece telah lama diperkenalkan sejak dari arc Skypiea dalam satu panel yang cukup terkenal bagi hampir kesemua fans One Piece dan para penteori. Yes, panel dalam chapter di saat warga Shandia ingin mengorbankan Moose dalam ritual mereka dan mereka berdoa kepada Dewa Matahari, Hujan, Tanah dan Hutan. Namun begitu, sepanjang siri One Piece berjalan, dewa yang sering diungkapkan oleh masyarakat dunia planet biru hanyalah Sun God yang diberi nama sebagai Nika kerana sosok tersebut sering dikaitkan dengan pembebasan para hamba. Namun bagaimana pula dewa-dewa lain ni? Adakah mereka benar-benar wujud atau mereka hanyalah rekaan semata? Nah, what if kedua-dua statement tadi ada betulnya? Yes, what if at some point dewa-dewa yang mereka percaya ni benar-benar wujud, tapi tidak pada timeline yang sekarang. Mereka sebaliknya hanya wujud dalam dunia pertama yang diceritakan dalam Harley Text, dan alasannya adalah kerana dunia tersebut telah dikuasai oleh ketamakan manusia persis yang diceritakan dalam rangkap kedua. Mankind succumb to greed and touch the forbidden sun. Manusia telah dibelenggu ketamakan dan menyentuh matahari larangan. Kalau korang perasan, senario ni juga sebenarnya telah diforeshadowkan Oda dalam arc Egghead. Salah satu satelit Vegapunk, York, yang merepresentasi ketamakan telah mengkhianati Vegapunk dan mencuri Mother Flame untuk diberikan kepada Gorosei semata-mata dia ingin menjadi salah seorang Tenryubito. Nah, aku percaya benda yang sama juga telah berlaku kepada manusia dalam dunia pertama. Mereka telah terjerumus dalam lembah ketamakan lalu telah menyentuh matahari larangan adalah simbolik bahawa ketamakan manusia kepada kuasa telah membuatkan mereka berebut untuk mencapai God Hood atau alam dewa, sama seperti York yang ingin menjadi Tenryubito, yang mana juga adalah dewa bagi penduduk planet biru. Dan Oda sendiri pernah jelaskan perkara ni dalam SBS bahawa setiap manusia sebenarnya mempunyai keinginan untuk menjadi Tenryubito atau dalam istilah lain dewa, tapi akal sehat mereka yang menjadi benteng kepada keinginan tersebut. Nah, what if dalam dunia pertama oleh kerana kemajuan teknologi ciptaan mereka tersangatlah maju, namun kemahuan
mereka tetap belum dipuaskan, diorang end up telah melepasi tembok yang tidak sepatutnya dilepasi oleh manusia. Tembok yang mana memisahkan antara dunia manusia dan dunia dewa. Yes, manusia telah berjaya mencipta buah yang memberikan mereka kuasa yang luar biasa. Buah yang menjadi prototipe asal kepada Devil Fruit, tapi diistilahkan sebagai The God Fruit. Setelah memakan buah tersebut, mereka telah memperoleh ability di luar akal manusia sehingga mereka digelar oleh penduduk planet biru sebagai dewa. Nah, di sinilah munculnya bermacam manusia dengan gelaran dewa. Dewa hujan, dewa tanah, dewa hutan, sehingga boleh dikatakan era tersebut adalah era para dewa. Namun begitu, ketamakan manusia tidak ada dasarnya. Semakin mereka berkuasa, semakin jauh mereka jatuh ke dalam jurang ketamakan. Dengan teknologi mereka, pelbagai eksperimen telah dijalankan dan makhluk-makhluk berskala raksasa telah tercipta sehingga mengakibatkan dunia menjadi semakin kacau bilau. Oleh kerana status dewa ni telah wujud, manusia lain mula diperhambakan sehinggalah at some point seorang wira dengan pemikiran yang bercanggah dari norma telah muncul. Nah, di sinilah bermulanya kisah Nerona Imu. Oleh kerana tangan-tangan dewa yang sepatutnya menjaga keharmonian dunia sendiri yang telah memusnahkan alam manusia, suatu entiti yang totally opposite dari dewa itu sendiri telah terpaksa dicipta. Yes, di sinilah terciptanya the first ever Devil Fruit yang telah dimakan Imu, the one and only Akuma no Mi. Dengan alasan untuk mengawal dewa-dewa yang di luar kawalan tadi, Imu end up telah menjadikan dirinya sebagai personifikasi syaitan untuk melawan para dewa. Setiap dewa telah dikekang dan ditundukkan sehingga akhirnya Imu menjadi sosok yang berada di atas mereka semua. Yes, Imu telah berjaya menyatukan kesemua yang menganggap diri mereka God tadi di bawah naungannya, dan dia kira apa yang dilakukannya ni adalah solusi bagi mengharmonikan dunia yang telah terlanjur kacau bilau. Nah, di sinilah bermulanya ideologi yang dipegang Imu bahawa dunia hanya akan bergembira apabila berada di bawah taklukannya. Di sinilah bermulanya penaklukan Earth God. Nah, lepas peristiwa ni barulah bangkitnya satu lagi God yang bakal merubah segalanya. Yes, tanpa disangka-sangka, Sun God dengan tiba-tiba telah muncul dalam kalangan hamba dan dia telah mencabar ideologi yang telah Imu bina. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.